Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. InsyaAllah malam ni kita nak bagi satu respon berkaitan tentang satu artikel yang saya kira cukup banyak di-share pada hari ini, dan ini adalah artikel pada waktu semalam. Saya diminta oleh sahabat kita, ada salah seorang daripada sahabat kita minta untuk saya berikan ulasan berkaitan tentang isu ni. Maka dengan sebab tu saya tahu isu ni dan saya rasa sesuai juga untuk kita berikan ulasan. Tapi sebelum memberikan ulasan, saya nak sebut beberapa perkara. Yang pertama sekali, ini bukan isu aku nak pergi mengata kat Pak Sumit. Dan tak ada kaitan langsung dengan Pak Sumit dalam hal ni. Daripada sudut peribadi Pak Sumit, saya tak sentuh langsung dalam bab ni. Saya hanya berpada kepada artikel yang ditulis oleh pengikut setia Pak Sumit berkaitan tentang hal ni, dan saya merujuk kepada kenyataan itu sahaja. Saya tidak lebih daripada apa yang saya sebut. Tak payah lepas ni nak kata aku hina ulama ke, hina wali Allah ke, tak sesuai, dan saya tidak bermaksud ke arah itu sedikit pun. Dan kenyataan-kenyataan saya selepas ini tidak boleh untuk difahami dengan maksud menghina mana-mana ulama ataupun menghina Pak Sumit ataupun menghina orang yang menulis artikel ini. Yang kedua adalah berkaitan tentang penulis artikel ini. Saya tak pernah kenal pun penulis ni, dan saya pun tak pernah mengetahui dia, tak pernah follow langsung dia ni, dan saya tak kenal langsung dia ni. Apabila sahabat kita hantar link, baru saya boleh buka ke link dia. Dan ini juga tidak mengkritik peribadi dia. Demikian juga apa-apa unsur yang boleh dianggap sebagai mencela seseorang. Dan saya mengajak anda yang menonton supaya tidak memahami bahawa apa yang saya sebut nanti adalah tu celaan kepada peribadi. Kita tak mencela peribadi. Mereka semua mulia di sisi Allah. Demikian juga kita berharap kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalah kita pada hari ini apabila artikel ini disebarkan dan disandarkan kepada Pak Sumit dalam keadaan Pak Sumit tak dapat membela diri ataupun mempertahankan dalam bab ni, dan sehingga mungkin kesalahfahaman terhadap satu kenyataan juga boleh menyebabkan orang lain juga bermasalah. Setahu saya artikel ini disebarkan secara publik. Sebab dia buat secara publik, so kita sebutkan juga secara publik. Saya akan letakkan artikel berkenaan di sebelah dan kita berikan kenyataan di sebelah lagi. RJ kata, ya, ada terbaca juga pagi tadi, rasa macam ragu pula. Moga ada pencerahan malam ini. Jadi memang ada permintaan. Saya nak tanya sahabat-sahabat, ada tak permintaan untuk saya berikan reaction berkaitan tentang isu ni? Ada tak permintaan? Syazwan kata, takai tu ke? Ya, takai itulah. Maaf saya bermaksud, saya pun baru tengok ada kawan FB share. Sama macam saya. Kita semua sama. Saya rasa tak sedap tengok itulah. Saya dengan puan sama. Baru tengok juga. Ada keperluan. Azlan minta. So yang ni kita bukan saja-saja pergi cari-cari masalah orang. Saya tak cari. Ada sahabat kita hantar dekat kita untuk kita berikan reaction. Syazwan kata, saya pun ada terasa nak bagi link tu pada Ustaz. Okey, jom kita tengok apa artikel itu sebut. Kita akan rujuk kepada artikel berkenaan. Kita pergi satu persatu, moga-moga kita dapat ambil manfaat. Yang pertama, Takai terus komen, dia kata, hang jangan buat kerja apa-apa. Duduk rumah saja. Bila hang yakin dengan Allah, duit tak ada sekupang dalam poket pun tak apa. Ini kata Pak Sumit. Yang ni kita tak tahu betul Pak Sumit kata ke ataupun Takai ni buat arti. Kita tak tahu. Tapi kalau tengok apa yang Takai kata, maka dia sandarkan kepada Pak Sumit. Dan dia kata, ya, aku ni pengikut setia Pak Su. Dia kata dia ni pengikut setia Pak Su, dan dia buh gambar dan dia buh gambar yang dia menunjukkan dia pengikut setia Pak Su, walaupun saya rasa ni gambar yang tak elok lah. Tak payah tengok lah. Saya tengok gambar ni. Saya pun baru perasan. Saya tengok gambar tu, tapi saya baru perasan yang gambar tu tak tutup aurat. Tak bagus. Kalau pengikut setia, tolong jaga aib orang tua lah. Kalau gambar tak elok tu, apa potong awal-awal. Yang tu gambar menunjukkan dia memang sungguh-sungguh dengan Pak Sumit. Boleh dikatakan apa saja yang Pak Su minta aku turut tanpa soal dan bantah. Ini kalau ikutkan kenyataan ni, saya minta sungguh-sungguh sahabat-sahabat tak ikut macam ni. Ini adalah kaedah ta'assub, iaitu ikut tanpa bantah. Dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, saya berharap
tuan kita Takai dan juga sahabat-sahabat yang lain juga mengikut pandangan Ahlussunnah dalam bab ni. Tak ikut Wahabi ke apa ke, tak ada. Ahlussunnah menyatakan bahawa la ta'atal makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada isu maksiat kepada pencipta. Maksudnya ada had di dalam mengikut. Kita tidak taksub dengan maksud arahan daripada seseorang boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kalau arahan dia minta satu benda yang bermasalah, kalau kita tak mau ikut, paling kurang kita tanya. Kita tanya dululah untuk hormat dia. Kenapa awak suruh saya buat macam ni? Kenapa tuan suruh saya buat macam ni? Sebab kalau ikutkan ini tak kena. Saya nak tanya tuan, moga-moga bila saya buat nanti, saya faham dan saya akan dapat bertanggungjawab dengan apa yang saya lakukan. Sebab walaupun orang tu suruh, kita lah kali yang bertanggungjawab, kita juga. Betul tak? Kita yang akan dipertanggungjawabkan sama ada di medan mahkamah ataupun di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Bagi mereka amalan mereka dan bagi kamu amalan kamu, dan kamu tidak ditanya tentang amalan mereka, kamu akan ditanya tentang amalan kamu. Betul tak? Kita akan ditanya tentang amalan kita. Jadi kena pastikan apa yang disuruh oleh orang itu bagus. Tapi yang ni pun kita tak nampak lagi lah, baru mula kita baca. So kita tak nampak ni betul ataupun tak arahan selepas ni. Tapi cuma nak kata dia ni pengikut setia. Maksud apa saja yang Pak Sumit suruh, dia akan buat. Seolah-olah macam tentera ataupun askar yang apabila disuruh dia akan lakukan. Kemudian apa arahan daripada Pak Su? Pak Su suruh aku beruzlah di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan melainkan hanya beribadat saja. Yang ni menarik ni. Dia kata Pak Su suruh aku beruzlah. Pak Su suruh aku beruzlah di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan melainkan hanya beribadat sahaja. Syaratnya lagi jangan meminta-minta dan menagih simpati manusia. Oh, ini satu kenyataan yang perlu diperhalusi. Kalau kenyataan seperti ini sewenang-wenangnya kita buka, itu akan jadi masalah. Beruzlah. Beruzlah dengan maksud melarang diri kita daripada bergaul dengan orang. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adhahum. Qala Hajjaj khairun min alladhi la yukhalituhum. Isnaduhu sahih. Seorang mukmin yang bercampur dengan manusia, dengan orang ramai dan bersabar terhadap gangguan orang ramai ini, daripada sudut pahala lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan orang ramai dan tidak bersabar dengan gangguan-gangguan orang ramai. Hajjaj berkata, perawi hadis ni dia kata lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan mereka. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawa kita disuruh untuk bergaul dengan manusia. Kita tak boleh duduk diam seorang-seorang dalam keadaan tidak ada keperluan. Jadi apabila arahan daripada Pak Sumit dekat sini, Pak Su suruh aku beruzlah di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan. Sedangkan kita tahu bahawa pekerjaan itu tak wajib. Kita tak wajib kerja. Tetapi kita wajib untuk ada hasil pendapatan. Sebab ada kewajipan yang lain. Kita ada kewajipan untuk bagi makan anak bini kita. Macam mana nak bagi makan anak bini kalau kita tak kerja? Kalau kita tak ada pendapatan? Dia kena tahu. Dia nak dapatkan pendapatan tu macam mana? Pendapatan ni mungkin dia ada wang saraan, dia mungkin ada wang pampasan, dia mungkin ada wang tabungan, dia mungkin ada macam-macam jenis wang lah. Jadi selagi mana ada wang tu, masih lagi mana ada pendapatan, tidak ada masalah. Jadi keadaan Pak Su suruh aku beruzlah di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan melainkan hanya beribadat sahaja, ini sudah bercanggah dengan hadis tadi. Bagaimana pula dengan satu hadis yang Nabi SAW sebutkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa manusia yang manakah yang paling bagus wahai Rasulullah? Nabi kata mukmin yujahid bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Mukmin yang berjihad dengan diri dia, dengan hartanya di jalan Allah. Qala summa man? Siapa pula lepas tu? Yang nu kita tahulah orang yang berperang dalam ni, kemudian dia ni melimpahkan hartanya, dia bagi dekat orang, itu bagus. Kemudian siapa? Summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu wa yad'un nasa min syarrihi. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Iaitu
Kemudian orang yang menyendiri, beruzlah di celah-celah gunung untuk beribadah kepada Rabbnya dan meninggalkan manusia dari keburukannya. Adakah ini dalil untuk menyatakan apa yang disebutkan oleh Pak Su kepada takai ini adalah benar? Sebab hadis ni sahih tak? Hadis ni sahih. Hadis tu kata manusia yang terbaik adalah orang yang menyendiri. Imam Nawawi rahimahullah disebut fihi dalilun liman qala bitafdhilil uzlah ala ikhtilaf. Ini adalah dalil yang digunakan orang yang mengatakan beruzlah, menyendiri itu lebih baik daripada bercampur dengan orang. Wa fi dzalika khilafun masyhur. Justru itu berlaku dalam bab ini berlaku khilaf yang masyhur, perselisihan pendapat yang popular. Fa madhhabu Syafi'i, ingat dan madhhab Asy-Syafi'i. Madhhab apa bang? Madhhab Asy-Syafi'i. Wa aktsaril ulama anna ikhtilata, di pandangan daripada madhhab Syafi'i dan kebanyakan ulama, anna ikhtilata afdalu bisyara', bercampur-campur ni lebih baik dengan syarat apa? Raja'is salamah minal fitan, ada keselamatan, kita jauh daripada huru-hara ataupun fitan dekat sini boleh bermaksud kepayahan, kesukaran, kesusahan, masalah-masalah. Yang ni yang dimaksudkan dengan fitnah. Fitnah ni bukan maksud orang fitnah hang, bukan. Jadi adakah hari ni kita duduk dalam masyarakat kita berada dalam keadaan itu? Adakah masyarakat kita, kawanan kita ataupun secara lebih khusus? Secara lebih khusus sebab Pak Su kata dekat takai. Adakah takai ini berada di dalam kondisi yang masyarakat dia, jiran-jiran dia deje, memang jahat, ataupun kita kata dalam keadaan masyarakat dia yang jauh daripada agama dan boleh membawa dia jauh kepada agama. Sekiranya begitu keadaan dia, boleh jadi apa yang Pak Su sebut tu okey. Sahabat-sahabat, so perkataan itu tak habis lagi, kita baca lagi apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Wa madhhabu tawaifa anna al-i'tizala afdal wa ajaba jumhur an hadha al-hadith bi annahu mahmulun ala i'tizali fi zaman al-fitan. Mazhab kumpulan kelompok ulama yang kata dhal tu, tetapi jumhur, ni disebut majoriti, tadi dia kata aksar, bi annahu mahmulun, boleh jadi benda ni, i'tizal ni, berpisah dengan masyarakat ni sekiranya berada pada zaman fitnah. Zaman fitnah ni apa? Pada zaman kacau bilau. Wal hurub, waktu perang. Waktu perang memang takkan pergi keluar, mampus duduk rumah beribadat cukup. Kan? Au huwa fiman, ataupun huwa fiman la yaslamun nasu minhu. Dia. Ataupun dalam keadaan dia ni jahat sungguh. Dia ni bahaya sungguh kepada orang. Dia ni bahaya sungguh kepada orang. Dia kalau duduk dekat luar, habis orang. Saya bagi contoh kepada situasi ni. Kalau takai ni, dia duduk dekat luar, dia boleh merosakkan orang. Kalau takai ni adalah orang yang cukup berbahaya kepada masyarakat, menyebabkan orang lari daripada agama ataupun membahaya daripada sudut fizikal, mental ataupun seumpama dengannya, takai kena duduk sendiri-sendiri, dan saya setuju dengan cadangan Pak Sumi sekiranya itu berlaku. Disebut lagi, wala yasbiru alaihim, ataupun dia tak boleh bersabar dengan mereka. Dia tak boleh bersabar dengan masyarakat ni. Au nahwu dzalik minal khusus, ataupun seumpama dengannya, tapi isu ni memang khusus sungguh, special sungguh. Dia tak umum, kita tak boleh buka umum isu ni. Jadi umum dia apa? Kita bercampur dengan orang, melainkan ada sebab khusus, sebab istimewa, sebab yang cukup penting, barulah jadi begitu. Nampak? Saya tak sebut Pak Su salah lagi dalam bab ni, sebab ada kemungkinan betul, kemungkinan salah kenyataan Pak Su ni. Wa qad kanatil anbiya'u salawatullah wa salamuhu alaihimus salam wa jamaahirus sahabah wat tabi'in wal ulama waz zuhad mukhtalitin. Imam Nawawi padu bab ni. Imam Nawawi kata apa? Para nabi. Hang kata hang lagi bagus daripada nabi, hang lagi banyak cabaran daripada nabi. Para nabi, hampir keseluruhan para sahabat, tabi'in dan ulama, bahkan zuhad. Zuhad ni apa? Orang kira ahli ibadat lah. Zuhad, berzuhud. Orang yang kuat zuhud dia. Orang yang zuhad, mukhtalitin. Mereka semua campur dengan orang. Fayahsiluna manafi' ikhtilaf. Lalu mereka mendapat
manfaat daripada bercampur dengan orang. Apa dia? Bercampur dengan orang. Kasyuhudil Jum'ah. Hadir solat Jumaat. Kalau hang duduk seorang-seorang, hang hadir solat Jumaat ataupun tidak? Adakah arahan daripada Pak Sumit tadi membawa maksud duduk rumah beribadat dekat rumah solat Jumaat tak pergi? Yang ni kita tak jelas. Solat Jumaat ni sebab apa kena ada solat Jumaat? Untuk ikhtilaf, untuk bercampur dengan orang. Sebab tu ada solat Jumaat. Wal jamaah, dan solat secara berjamaah. Yang ni sampai ulama khilaf wajib ke sunat muakkad. Mazhab Syafi'i kata sunat muakkad. Tapi sebahagian kata wajib terus solat ni, solat jamaah ni. Wal janaiz, bila ada jenazah, kita solat jenazah. Jenazah ni bukan setakat solat saja, kita pergi mengunjung. Ini semua ikhtilaf, bercampur dengan manusia. Wa iyadatil marda, pi melawat orang sakit. Wa hilqiz zikri, duduk dalam kumpulan-kumpulan zikir, halaqah zikir.